وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم يسر ولا تعسر. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang benar-benar Islam, beriman dan bertakwa. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Allahumma amin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman, kami menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu, yakni kita semua, berkenal-kenalan antara satu sama lain, berbuat baik antara satu sama lain. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang saya hormati Tok Imam, Tok Bila, pengurusi masjid, AJK dan seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Adapun ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan kepada umat Islam seluruhnya supaya tahu bahawa Islam ini adalah satu agama yang mulia, agama yang mendamaikan antara manusia seluruhnya. Bukan sahaja untuk orang-orang Islam, bahkan untuk semua manusia. Di mana Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia adalah untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Allah Ta'ala utus Nabi ini adalah untuk manusia selamat dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW datang ke dunia ini dengan ilmu dan akhlak, dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Yang pertamanya ialah apabila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi Rasul ni, Allah Ta'ala turunkan ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Tuhan yang mencipta. Maknanya Allah Ta'ala utus Nabi ni dengan ilmu. Yang kedua, Allah Ta'ala utus Nabi ni ialah bawa akhlak yang mulia. Menunjukkan bahawa manusia ni, dia nak jadi baik, dia nak jadi damai, dia nak berkasih sayang, mestilah dengan ilmu yang betul. Ilmu nama Allah, ilmu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Di mana umat Islam hari ini, mereka berbagai-bagai mazhab, berbagai-bagai aliran, berbagai-bagai pemahaman. Maka apabila kita melihat balik kepada Nabi SAW,
Nabi adalah mendamaikan. Antara Nabi mendamaikan ialah kabilah-kabilah Arab masa tu. Di zaman Nabi dulu dia tak ada mazhab, dia ada kabilah. Kabilah besarnya masa tu Aus dengan Khazraj. Apabila Aus dengan Khazraj ni masuk Islam, Nabi damaikan mereka. Pasal orang Arab masa tu bukan sahaja dia suka balah, bahkan dia berperang. Dia berperang. Dan memang tabiat manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbeza-beza. Ada orang ilmu dia banyak, ada orang ilmu dia sikit, ada yang pertengahan. Backing begitu juga, ada setengah tu backing, terlalu backing. Ada setengah tu pertengahan, ada setengah tu tak backing. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbeza-beza untuk menandakan kekuasaannya. Lepas pada tu bagaimana nak mendamaikan mereka? Nak mendamaikan mereka ialah apabila mereka ni balik kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni antara Allah Taala utuh dia ni untuk mendamaikan manusia. Walaupun Nabi dalam sejarah dia berperang. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Tapi bukan makna Nabi suka berperang. Dan bukan makna Islam itu menggalakkan peperangan, tak. Bukan. Peperangan di dalam Islam itu, kata para ulama, adalah untuk mempertahankan. Bukan apabila balah, Islam suruh perang. Apabila balah, Islam suruh perang, tak. Islam mahu mendamaikan. Jadi sebab tu pernah seorang sahabat apabila dia baru menganut Islam, dia mari kat Nabi. Nabi tanya dia, "Masmuka, apa nama awak?" Dia kata, "Harb." Nama saya perang. Nama dia perang. Nabi kata, "Tukar nama. Aku tak suka kepada perang." Walaupun perang itu ada dalam Islam, tapi bukan kegembiraan Nabi. Bukan Islam nak hak tu. Hak tu adalah jalan terakhir, tak ada jalan lain. Jadi kalau di zaman Nabi dulu adanya kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah, mazhab-mazhab masa tu tak ada, kabilah ada. Tapi Nabi dah hapus kabilah tu, hak tu bahasa dia dah. Adanya Aus, adanya Khazraj, ada orang panggil Muhajirin, ada panggil Ansar. Kalau learning juga, kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang Jamaatul Tabligh, kita ada orang Ikram, kita ada orang Haluan, kita ada parti-parti pula, kita ada jamaah-jamaah, kita ada NGO. Maknanya lagilah. Maknanya orang yang jadi ustaz-ustaz, tutup guru, ulama-ulama, dia kena mendamaikan. Dia tidak boleh mengapi-ngapikan maknanya. Sebab tu kita dalam Islam ini, Islam menolak asabiyah. Dulu kita faham asabiyah ni, asabiyah kaum. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan di kalangan kami orang menyeru kepada asabiyah. Jadi masa tu ulama-ulama sebut asabiyah tu bangsa. Melayu, Cina, India, Arab, orang putih. Tapi rupanya asabiyah itu bukan makna Melayu, Cina, India saja. Termasuk daerah Pahang, Terengganu, Kelantan, Terengganu. Termasuk juga ialah asabiyah itu ialah mazhab-mazhab, aliran-aliran, parti-parti. Satu zaman itu perlu kepada mazhab. Oleh kerana Nabi tak ada. Nabi sudah wafat. Kita ni kalau ada Nabi lah hari ni, tak ada mazhab, batal habis mazhab. Mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki batal, mazhab Hambali batal. Nak buat benda ke mazhab, Nabi ada. Tak tahu tanya Nabi, tanya buat apa Imam Syafi'i, tanya buat apa Imam Abu Hanifah, tanya Nabi. Yang jadi adanya mazhab kerana Nabi wafat dah. Begitu juga parti-parti politik, jamaah-jamaah NGO, dah kalau ada dah Nabi, tak payah ikut Nabi seorang je. Ikut Nabi je. Jadi apabila wafatnya Nabi SAW, nak tanya siapa? Orang dah ramai sampai ke Iraq, sampai ke Mesir. Mesir itu asal dia orang kafir, keturunan Al-Qibti, keturunan Fir'aun. Akhirnya masuk Islam. Orang Syria kita tengok orang Arab, bukan orang Arab. Orang Kristian.
Apabila negara Islam jadi besar, ia menganut Islam, hari ni cakap Arab dah. Hari ni dia cakap Arab. Kita ingat tu orang Arab. Rupanya asal bukan orang Arab. Jadi apabila dah tak ada dah Nabi, sahabat pula mati dah. Hak besar-besar dulu. Seperti Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Seperti Ibnu Abbas, pupu Nabi, wafat dah. Dah nak mengadu ke siapa kalau ada persoalan-persoalan fiqh, persoalan bab salat, bab puasa, bab tengok anak bulan, siapa nak hurah hadis-hadis itu, maka adanya dia panggil mazhab. Apabila mazhab tumbuh, balah pula dah. Semangatlah jauh. Orang buat mazhab, ada orang panggil ada pendekatan, dia ada tujuan, akhirnya tak masuk ke mazhab, balah. Akhirnya ulama yang ada reda balik supaya jangan ta'assub, jangan asabiyah kepada mazhab. Mazhab asalnya perlu, tapi dah jadi balah pula, tenang balik. Dipanggil wasatiyah, sederhana. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan Islam. Di seluruh dunia ada kumpulan Islam ini. Ada orang semangat sampai bawa senjata pun ada. Ada orang semangat tu bikin mulut saja. Ada yang sederhana, yang jaga ukhuwah, yang jaga kasih sayang, yang jaga akhlak, yang jaga hormat menghormati, yang ajar boleh berbeza. Jadi macam-macam. Jadi apabila jatuhnya khilafah Uthmaniyah tahun 1924 di Turki, bangunlah gerakan Islam. Di Palestin ada, di Mesir Ikhwan Al-Muslimun, di India adanya Jama'atut Tabligh, macam-macam ada, tumbuh. Apabila tumbuh, baguslah. Pasal nak ambil semangat balik, nak sedar balik, nak kembali balik kepada Islam, kepada melaksanakan Islam. Apabila tumbuh, lama-lama banyak, ia balah pula sama dia. Allah Ta'ala jadi pula ada ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seperti kalau Arab ni Syekh Abdul Majid Zandani, seperti Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama besar-besar. Tenang balik, jangan panas sangat. Pasal apabila panas ia bergaduh. Apabila bergaduh, maka tidak ada ukhuwah, tidak ada penyatuan, tidak ada persaudaraan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi apabila kamu kuatkan puak, kuatkan aliran, akhirnya mana innamal mu'minuna ikhwah, tak ada dah. Aku terbaik, aku baik, aku kuat Islam, aku betul, mudah betul. Akhirnya jadi iblis. Pasal apa jadi iblis? Iblis ni asalnya duduk dengan malaikat di langit, duduk dengan malaikat saing. Kat mana malaikat ibadat, dia beribadat. Jadi macam anak akak malaikat. Jadi kawan rapat malaikat. Jadi macam malaikat dia. Apabila Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam, apabila Allah Ta'ala berfirman sujud kepada Adam, suruh malaikat, termasuk juga iblis. Walaupun tak ada sebut iblis, tapi maknanya dia seorang je masa tu, saing dengan malaikat. Suruh je malaikat, makna suruh dia juga. Fasajadu, semua malaikat sujud. Dia tak sujud sekarang, tak sujud. Allah Ta'ala tanya dia. Allah Ta'ala ni dia baik dan dia ajar kita supaya baik. Allah ni dia tahu dah iblis tu jahat. Iblis tu akhirnya jahat. Allah Ta'ala tahu daripada azali lagi. Tapi Allah Ta'ala nak ajar dakwah. Allah Ta'ala nak ajar hiwar. Orang Islam ini walaupun kita tengok jahat lagu mana orang tu, bincanglah dengan dia, dialoglah dengan dia, muzakarahlah dengan dia, tegurlah dia, nasihatlah dia. Allah tanya iblis, dah apa yang tak ambil? Sujud. Kan aku suruh sujud ke Adam. Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sutil je. Padahal dia setiap masa duduk sujud kepada Allah. Sujud semua kepada Allah. Rapat dengan malaikat. Bukan rapat dengan ustaz. Bukan rapat dengan tu imam. Malaikat. Al-Muqarrabun. Malaikat ni orang yang paling hampir dengan Allah. Tapi ada nyakit dalam. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ada waktu sutil kat kuno.
Serban besar ke dia, jubah labuh ke dia, ngaji ke Mesir ke dia, hafal Quran ke dia, buat masjid ke dia, ada kakak tersutir, orang tak tahu ni dalam perut ni. Ana khairum minhu. Allah punah lalu. Punah. Maka setiap zaman Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama yang benar. Ulama yang benar. Ulama ramah. Ulama ramah tapi ada benar, ada tak benar. Orang jadi polis. Ada baik, ada jahat. Orang nega. Ada baik, ada jahat. Ustaz. Ada baik, ada jahat. Sepanjang zaman. Zaman dia panggil Imam Nawawi sebagai contoh. 631 Hijrah. Imam Nawawi. Mana dia duduk? Di Syria. Di Damsyik. Kampung dia di Nawa. Apabila tata nak mari serang Syria. Nak mari serang Syria. Raja nak ambil cuka. Nak ambil cuka dengan rakyat. Untuk perang. Maknanya baguslah kalau kita kira baguslah. Pasal ambil cuka untuk perang, nak selamatkan Islam, nak selamatkan negara. Tapi nak cerita ulama, dalam ramai-ramai ulama tu tahun 631 Hijrah. Tanya fatwa ulama, panggil ulama, macam mana boleh tak? Bagus kata tu, bagus. Dia tanya ulama. Ulama ni kata boleh tuanku, boleh. Lalu dia tahu dah tuanku nak tu, nak minta cuka. Pitih dalam istana banyak lagi. Harta dalam istana banyak lagi. Ulama-ulama juga itu kadang-kadang dia boleh makan macam kita juga. Ulama suka kahwin, ulama dia suka makan, suka minum, suka banyak pitih, super banyak dengan kita lah juga. Dia bukan nabi. Kalau nabi dia maksum. Tanya, boleh tuanku? Boleh. Tanya, boleh. Berpuluh-puluh ulama kata boleh. Panggil Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Salihin. Wahai Imam, boleh tak tuanku nak minta cuka ni dengan rakyat? Kita nak perang ni. Tata nak mari serang kita. Imam Nawawi kata tak boleh. Tak boleh dah ramai-ramai. Ulama ramai-ramai je orang ni kata tak boleh. Dah buat apa Imam yang tak boleh? Imam Nawawi kata ada tak lagi pitih dalam istana ni? Ada. Ada tak lagi barang-barang berharga? Ada. Dah jual lah. Ambillah pitih tu pergi beli senjata. Kalau tak cukup juga, barulah kita minta cuka ambil dengan rakyat maknanya. Lain, cara lain. Jadi maknanya, apabila manusia itu ramai, kita sekarang 30 juta lebih. 30 juta lebih. Nabi SAW masa itu tak besar mana? Negara Madinah. Orang tak ramai mana? Nabi SAW mempersaudarakan mereka, mendamaikan mereka. Di waktu ada kabilah je. Kita ni macam-macam ada kabilah. Hak jenis bangsa, hak jenis mazhab. Kat kita ni mazhab bukan sedar learning. Dan sebab tu ulama kata sebenarnya kita ni learning ni la mazhab lahum. Orang awam macam kita ni la mazhab lahum, tak ada mazhab dah ni. Kita je kata mazhab Imam Syafi'i. Kita tanya nama apa Imam Syafi'i? Nama kita tak tahu dah. Kitab dia nama apa? Tak tahu dah. Jadi kita sahaja kata mazhab kita mazhab Syafi'i. Hakikatnya mazhab kita ialah guru kita kampung kita ni. Ustaz kita kampung ni. Kalau ustaz jawab tu A lah, jawab B lah. Jadi maknanya kita ni dah orang panggil jauh dah. Dengan Nabi SAW, bahkan dengan mazhab Syafi'i pun jauh dah. Jadi apabila macam-macam puak ni payah. Maknanya kalau tak mendamaikan. Sebab tu Sayyidina Ali, ingat cerita Sayyidina Ali apabila Sayyidina Osman dibunuh. Tengah baca Quran dia bunuhnya penggal kepala. Khalifah Islam nya bunuh tak setara. Negara tak stabil dia panggil. Apabila bunuh Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dah ambil tindakan kepada orang bunuh Sayyidina Osman tu. Pasal apa Sayyidina Ali dah? Lahirnya Khawarij, lahirnya Syiah. Syiah ni sokong Sayyidina Ali. Khawarij ni marah ke Sayyidina Ali, marah ke Muawiyah. Khawarij kata, wahai Ali, apa yang mu tak jalan hukum Allah? Dia baca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum hukum Allah kafir. Mu ni kafir Sayyidina Ali. Bapa tak jalan kisos.
Orang bunuh Sayyidina Osman, bukan bunuh orang biasa. Khalifah bunuh. Sayyidina Ali tengok masa tu negara tak stabil. Politik tak stabil. Puak terlalu banyak. Ada puak di Iraq bawa lagu lain. Ada di Mesir lagu lain. Kalau Sayyidina Ali pergi cari pembunuh tu, nak kisah dia nak bunuh balik balah tu, perang pula dia nom. Mari sini perang pula balik ni. Jadi politiknya mestilah melihat secara betul dengan realiti. Realiti nak buat sesuatu benda tu, kena tengok apa dia keadaan semasa dia panggil. Hak mana kena buat dulu. Sebab tu Dr. Al-Qardawi dia tulis buku Fiqhu Aulawiyat, memahami keutamaan. Kita ada hak wajib, kita ada hak fardu. Wajib, fardu pula. Kita ada hak wajib itu kena buat lalu. Macam main subuh ni, kena buat selalu. Cukup siapa masa, buat lalu. Ada hak wajib, boleh kemudiankan. Jadi apabila orang Islam, ia tak faham hak mana dulu, hak mana kediam, ia kesemangat dia. Ia kesemangat cara dia. Islam bukan mari ikut kita. Islam bukan mari ikut mazhab kita saja. Islam juga mari melihat mazhab yang lain. Sebab tu kotak mazhab ni kecil. Kotak puak ni kecil. Kotak aliran ni kecil. Pemahaman aliran tu kecil. Kotak Islam tu besar. Sebab tu apabila keluar daripada kotak Islam, dia dah masuk akidah. Ada orang lari daripada tabligh contoh. Dia tak punah akidah dia. Akidah tu lain. NGO tu lain. Jemaah tu lain. Dia nak masuk pula boleh. Dia nak keluar pula boleh. Tapi jangan keluar daripada Islam ni. Islam ni kotak yang besar. Apabila kita ni tak sama dengan kotak kita, jangan lari daripada kotak Islam. Contoh orang tak setuju dengan saya. Oh, tak apa, saya kata tak apa, tak masuk neraka. Awak, ya tu Ustaz, saya tak setuju dengan Ustaz. Tak apa saya tu. Saya tak kata, mu masuk neraka. Mu masuk neraka. Mu lawan Islam. Pasal mu tak setuju aku. Aku Ustaz kan? Aku ulama kan? Tak. Awak tak setuju dengan saya, itu hak awak. Tapi jangan tak setuju dengan Allah. Jangan tak setuju dengan Rasulullah. Sebab tu Imam Syafi'i, imam besar kita, dia muzakarah dengan kawan dia. Apabila muzakarah ilmu, biasa panah-panah kita manusia yang mari berasa hati. Kawan dia macam tak salang keluar. Imam Syafi'i pergi panggil mula dia. Dah buat apa? Macam berasa hati. Imam Syafi'i kata, nahnu nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Kita berbeza pendapat, tapi kita tetap bersaudara. Berbeza pendapat, bahasa dia dah. Tapi bersaudara itu adalah wajib. Wajib bersaudara itu adalah wahyu. Wahyu. Ada sesuatu wajib itu pandangan kita. Tapi ada wajib itu adalah wahyu daripada Allah. Bersaudara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maknanya bersaudara ni bukan mazhab. Bersaudara ni bukan bak parti suruh. Bersaudara ini Allah yang suruh. Jadi apabila Allah yang suruh, untuk semua. Untuk semua. Nabi SAW sebut pula, al-muslim, akhul muslim. Orang Islam itu saudara dia orang Islam. Sebab tu orang kalau dia ukhuwah dia, sama puak dia, sama mazhab dia, sama kampung dia saja, tak pakai. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Kita berukhuwah ini kerana Allah untuk semua orang. Ada orang tu iman dia tinggi. Iman kita ni ada hak tinggi. Hak tinggi tak boleh sombong. Lagi iman dia tinggi, lagi dia akhlak, dia kasih sayang, dia hormat menghormati. Dia boleh berbeza. Ada iman tu setengah je. Ada iman tu 20%. Tapi dia orang beriman. Jangan kita tengok, oh pakai topi sudu dia ni. Mari tak mari sejik. Ataupun hari tu dia tak puasa saya tengok. Ataupun hari tu dia berjudi hari tu. Dia beriman ke tak beriman. Cuma iman dia lemah. Bukan kerana dia berjudi tu dia kafir. Dah suka ke kita dia berjudi? Kita tak suka. Tapi itulah kelemahan manusia. Di zaman Nabi pun ada orang minum arak. Ada seorang sahabat minum arak. Berlakulah ta'zir dia panggil. Ajar dia. Igak dia, nyak dia. Esok lusa minum arak pula. Dia tagih dah. Akhir-akhir minum arak ni, sahabat-sahabat kawan-kawan dia igak godang. Tak apalah godang tu sumpah pula.
Masa celaka ni, mabuk sokmo ni, Nabi dengar. Nabi kata jangan kata gitu. Comel Nabi ni. Dan comel Islam ni. Hak kita nak piak-piak lah. Hak kita nak ajar-ajar dia. Tapi janganlah sampai kata huduh-huduh. Nabi kata dia masih lagi sayangkan Allah dan Rasul. Walaupun dia curi, walaupun dia berzina. Ada dalam hati sayang ke Allah dan Rasul? Ada. Tapi iman dia lemah. Kita orang masjid ada silap lain. Itu kita rasa kita ni orang baik lah. Berzina kita dok. Berjudi kita dok, minarak kita dok, termasuk saya pun. Tapi ada nyakit lain. Kita ada nyakit lain. Mungkin nyakit kita takabur, mungkin nyakit kita riak besar pada minum arak lagi. Besar pada minum arak, tapi orang tak tahu barang dalam hati. Maknanya semua orang ada masalah, semua orang ada dosa. Kalau kira syurga duduk dengan kita pilih-pilih orang ni masuk neraka. Orang ni masuk neraka. Orang ni puak kita masuk syurga. Allah, tak begitu. Sebab itu kita perlu kepada ulama-ulama yang mendamaikan. Islam memang dah mendamaikan. Tapi ulama yang mengulah dalil-dalil Quran, yang mengulah hadis-hadis Nabi ni, dia tengok semasa. Hari ni main dah hari ni. Hari ni kena baik kira benda hari ni. Dunia hari ni kita di sini. Baik kira benda. Hak perlu baik kira. Antaranya kita tengok manusia berpuak. Apabila berpuak, kena keutamaannya ialah mengambil ayat-ayat damai. Kalau nak perang, contoh esok nak perang dah. Minggu depan nak perang dengan siapa? Dengan orang kafir. Baca ayat perang. Baca ayat perang. Baca ayat perang supaya panah belaka, supaya semua pergi berperang. Baca waqatilul musyrikin kafah. Allah berfirman, perangilah semua orang-orang kafir itu semuanya. Baca ayat-ayat begitu. Mati syahid, masuk syurga. Tiba-tiba kita sama orang Islam, sama orang beriman. Lepas tu berbeza pendapat dalam tajuk ni. Bab fiqh, hak ni berlawan bab fiqh. Hak ni berlawan bab akidah. Hak ni berlawan bab politik. Hak ni berlawan bab dakwah. Mu tak betul, kita betul. Ulama kita sepatutnya ulama kita tengok lagu mana nak buat hak mana dulu ni. Hari ni nak buat hak mana dulu? Adakah nak beri api? Oh, beri api sedang molek. Bau minyak, bau api. Belawang lu. Kata dino, hak ni kata sini. Hak ni kata dino, hak ni kata sini. Tak. Ulama sepatutnya tengok keadaan bahaya ni. Nyakit ni bahaya. Kalau kata COVID baru ni, COVID dulu. Hak demam keliang, selesai COVID dulu. Itulah yang sepatutnya. Jadi hari ini sepatutnya orang Islam, para khutbah, para dai, para pendakwah, ulama-ulama, ustaz-ustaz, tok-tok guru membicarakan tentang damai. Sesuai dengan Nabi juga, bawa ajaran Islam damai, kasih sayang, hormat menghormati, itu semua kerana Allah. Dia buat kerana Allah, bukan kerana kepentingan dia, bukan kepentingan puak dia, tak ada benda lain, melainkan kerana Allah menyayangi umat ini supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah yang kita lihat daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.